Dilarang berpolitik di masjid dan surau, pembangkang panas telinga. Hari ini Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sekali lagi memberi peringatan supaya masjid dan surau tidak dijadikan medan serta propaganda politik kepartian. Titah Baginda Majlis Agama Islam Selangor MAIS dan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah diarah memastikan masjid dan surau bebas daripada unsur-unsur politik yang boleh memecah belahkan perpaduan dan keharmonian umat Islam. Menurut Baginda, masjid dan surau tidak seharusnya menjadi punca perbalahan dan sengketa yang akan membina jurang pemisah atas dasar perbezaan fahaman politik dan dendam politik yang tidak berkesudahan. Ini berlaku lantaran terdapat penceramah-penceramah tertentu ketika memberi ceramah di masjid dan surau telah mengambil kesempatan untuk menyindir, menghina, mencaci, malah fitnah memfitnah pihak dan golongan tertentu atas sebab perbezaan fahaman politik. Titahnya pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Negeri Selangor hari ini. Baginda menzahirkan kebimbangan keadaan itu akan memecah belahkan umat Islam, khususnya orang Melayu jika budaya itu tidak dibendung. Melihat kepada kesan dan implikasi buruk ini, beta telah menitahkan bahawa hanya mereka yang berkelayakan dan mempunyai tauliah dan jawatan kuasa tauliah MAIS sahaja yang dibenarkan untuk memberi ceramah, kuliah, tazkirah atau pengajian di masjid, surau atau di mana-mana tempat di negeri Selangor ini. Sekali lagi, beta menegaskan bahawa hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam sahaja yang layak untuk diberi tauliah untuk mengajar bagi mengelakkan anasir ajaran sesat serta budaya fitnah-memfitnah yang dari berlaku. Titahnya, pada masa sama, Baginda mengingatkan MAIS untuk terus mengeluarkan arahan dari masa ke semasa agar umat Islam khususnya orang politik tidak menjadikan masjid dan surau di Selangor sebagai pentas untuk mereka berceramah dan berkempen menjelang pilihan raya negeri PRN tahun ini. Beta menyeru semua pihak yang mengambil bahagian di dalam pilihan raya nanti agar mematuhi peraturan sedia ada dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Ingatlah, tingkah laku orang-orang politik semasa tempoh kempen akan disaksikan dan dinilai oleh rakyat sebelum mereka membuat pemilihan. Titah Baginda. Itulah sebenarnya yang sangat sukar untuk difahami oleh para pemimpin pembangkang. Malah mereka menjadi panas telinga apabila arahan sedemikian dikeluarkan dengan pelbagai alasan. Kononnya Islam tidak boleh dipisahkan dengan politik. Beberapa hari lalu, Dr. Abu Hafiz Salihuddin, pensyarah kanan Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berpandangan politik kenegaraan dan asas politik yang dibincangkan oleh teks Al-Quran dan Sunnah yang sepatutnya dibincangkan dalam masjid dan surau, tetapi bukannya politik kepartian. Ia merupakan respon bekas Ketua Pemuda Parti Pejuang terhadap kenyataan yang dikeluarkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan para penyokong tegarnya dalam memprotes titah Sultan Terengganu yang melarang ahli politik, adun dan aktivis politik memberi ceramah, menjadi imam atau khatib di masjid dan surau di negeri berkenaan. Menurut Abu Hafiz, segala teks agama yang baik-baik dihala kepada pihak PAS, manakala teks politik agama yang mengecam pelakunya ditafsirkan musuh politik mereka. Tak kala kalian menang, kalian bacakan surah An-Nas. Sedangkan surah An-Nas merujuk kepada kejayaan Nabi SAW membuka kota Mekah. Tak kala kalian kalah, kalian ulang cerita Fir'aun yang melawan Tuhan pun jadi kerajaan dan sifatkan kekalahan anda sebagai kemenangan yang tertangguh. Katanya dalam satu kenyataan media, kalian gunakan pentas ceramah dan masjid membaca ayat 44 surah Al-Ma'idah yang membawa maksud sesiapa yang tidak menghukum dengan hukuman Allah, maka dia kafir. Sejak tahun 80-an, desakan PAS untuk melaksanakan hukum Allah dan hudud serta dengan mudah menggelar pihak yang gagal melaksanakannya sehingga tahap diragui keimanan dan keislaman, bergaduh sesama ahli keluarga, tidak makan sembelihan, solat dua imam, bercerai-berai dan sehingga tahap hilang nyawa. Tak kala kalian berkuasa, RUU 355 pun
sepi di hujung telinga. Apatah lagi hudud tidak dibentangkan pindaan di Dewan Rakyat. Sekiranya kalian menggunakan ayat 44 surah Al-Ma'idah yang kalian dahulu gunakan, apakah pula status iman kalian? Yakinlah, insya-Allah saya tidak akan menggunakan kaedah yang pernah kalian gunakan, tegas Abu Hafiz. Maka, bezakan politik Islam dan kenegaraan berbanding politik kepartian anda. Untuk menghukum fatwa iman pihak lawan anda sekadar atas pertimbangan untuk berkuasa. Tetapi Islam dilacur dan dirosak oleh kalian.